بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهدين. اللهم علمنا ما نسيت ففعلناها سليمان الحكم وعلما وشكنا مع الودى وسبح وطيرا فائلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحكمة والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sudi menunggu. Tak lewat sikit tadi pasal tadi datang motor motor bocor. Lepas tu nak pergi bengkel tak buka lagi pagi ni. Terpaksa balik dulu, patah balik, ambil kereta, hadap jam pula kejap. Tu jadi lambat sikit tu. Tolak awal lagi. Uji ustaz. Allah uji juga ibu-ibu pagi ni. Sabar tak menunggu baik. Alhamdulillah semuanya sabar. InsyaAllah kita akan sambung balik tafsir kita yang lepas di dalam surah Al-Fatihah, yang mana pada pagi ini kita akan masuk ayat yang kelima di dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah kita bersambung di dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Ta'ala, Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami memohonkan pertolongan. Ingat,
Ini adalah salah satu bentuk daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana okey, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami memohonkan pertolongan. Ingat, ini adalah satu bentuk doa kita kepada Allah Ta'ala, yang mana doa ni kita baca selalu di dalam solat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah doa dalam solat dalam ayat ni. Ayat ni kita mula sekali kita mengaku kepada Tuhan bahawa kita ibadat kepada Allah, bukan kepada selain daripada Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami sembah. Maksudnya kita hanya sembah Allah, kita tak sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhir zaman ni, manusia suka bertuhankan selain daripada Allah. Apa manusia bertuhankan hari ni selain daripada Allah? Duit. Manusia suka bertuhankan duit. Apa benda pun mesti duit. Segala-galanya duit. Harta lah. Jadi walaupun tak nampak macam syirik, walaupun tak nampak macam zahir-zahir syirik, tapi sebenarnya kita ada segelintir manusia bertuhankan duit. Sehingga ada setengah agama dia menganggap duitlah sebagai Tuhan dia. Kerjanya hanya untuk duit saja. Duit. Di mana kau duit? Asyik duit saja dia fikir. Tu sampai dia sakit pun disebab duit. Dan kemudian buat iyyaka nasta'in, doa kita juga mengaku pada Allah bahawa Allah sahaja tempat kita nak minta pertolongan. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah aku sembah. Yang kedua, iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Dia nak bagi tahu kepada kita, pertama, manusia kalau nak dapat apa-apa mesti kena usaha. Kalau tak usaha tak dapat. Allah nak mengajar manusia nak dapat sesuatu mesti kena usaha. Ihris yanfa'uka. Nabi kata usahalah perkara yang boleh datang manfaat dalam diri kamu. Benda yang boleh berdatang kebaikan dari diri kita, usahalah. Contoh kita nak dapat ilmu, maka usaha. Kalau rezeki manfaat dalam diri kita, maka usaha cari rezeki. Kerja, ikutlah kerja apa, asal kerja yang halal. Jadi yang kedua ayat ni nak beritahu pada kita, walaupun manusia ni sudah berusaha, belum tentu kita akan dapat apa yang kita usaha, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Jadi belum tentu kita akan dapat apa yang kita usaha. Majada wajada, pepatah Arab ni bukan hadis. Pepatah kata siapa yang berusaha, kebiasaan yang dapat. Kebiasaan dapat, bukannya wajib dapat. Ada juga orang yang berusaha, bertukul lumur, tapi tak dapat apa yang dia nak. Ada juga orang dia berusaha dan dia dapat apa yang diinginkan. Jadi di sini usaha kita itu hanya diluluskan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak meluluskan usaha kita, walaupun usaha pun sampai penat sekali mana pun, kalau Allah tak izin, tak lulus, kita tak akan dapat juga. Jadi pengajaran di sini nak beritahu kita yang kedua, bahawasanya setiap usaha kita belum tentu kita akan dapat. Sebab tu kena minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan aku dah, kabulkanlah usahaku ini, kabulkanlah doaku ini dah. Tu. Jadi dua perkara tadi manusia kena faham. Sahabat Nabi SAW datang ke masjid. Dia datang ke masjid, dia turun ke masjid, dia turun daripada kenderaan. Dulu masjid Nabi ni di tanah. Kemudian sahabat bila nak datang masjid, dia naik unta. Dia nak pergi masjid naik unta. Bila dia turun daripada unta tersebut, naik kenderaan tersebut, maka dia turun naik ke masjid. Ada setengah riwayat kata bahawasanya
dia naik unta, ada setengah riwayat kata dia naik kedai. Naik unta ataupun naik kedai. Kemudian ada sahabat ni, dia pun naik turun masjid. Dia naik turun, masuk keluar masjid, duk cari unta dia tu lah. Duk cari unta dia. Nabi pun tanya, unta kamu ke mana? Hilang, dia kata. Hilang. Nabi kata, apa pasal tak tambat? Apa pasal tak kunci dulu, tak tambak dulu? Sebab orang Arab dulu dia selalu bawa ni, dia punya rotang ni, kepala ni, apa orang panggil? Tiga, bawa benda tu. Bila dia bawa unta, dia sebagai tempat nak tambak unta tu. Kita hari ni jadi passion pula. Ni tu rahmat Allah. Jadi bila sahabat tu, Nabi tanya, kenapa tak tambak unta tu? Sebab kenapa tak tambak unta? Sebab kata, aku bertawakal kepada Allah. Nabi kata, kena tambak dulu baru tawakal. Bukannya kita lepas unta tu baru tawakal. Maksudnya Nabi nak beritahu kena usaha dulu. Jadi unta tu tambaklah dulu sebelum masuk ke masjid surau. Datang dengan motor, kunci dulu motor tu. Kalau datang kereta, kunci dulu kereta tu, baru masuk ke surau. Jadi kalau kita biarkan, bahkan tinggal nak kunci atas bonet kereta, lepas tu masuk surau, kereta hilang ustaz. Lepas tu sibuklah suruh ustaz solat hajat lah, macam-macam. Habis salah siapa? Salah kita lah. Pasal kita tak usaha nak kunci. Kalau kita dah kunci elok, dah mangga, dah clean, 4 tayar dah clean, ingkat pula ambil tali tu, tali macam tali monyet tu kan, ambil tali ikat pula dekat pagar perumahan, ikat dah, tiba-tiba hilang juga. Jatuh luar daripada usaha kita dah tu. Jadi kalau nak teringin berjaya, teringin nak banyak ilmu, teringin nak jadi orang kaya, teringin dengan apa yang diteringinkan. Jadi kena usaha. Apa yang diinginkan dalam hidup ni kena usaha. Mana boleh tak usaha? Kalau tak usaha tak mungkin dapat. Usaha ni hebatnya usaha, dia dapat memberi sesuatu yang mustahil dalam hidup kita. Kita anggap benda ni mustahil, tapi bila usaha, benda mustahil tu kita boleh dapat. Contoh, kita ni daripada muda remaja memang jenis orang tak cerdik. Bila belajar di sekolah, duduk nombor last sekali. Kalau yang last tu nak last lagi sekali. Memang tak cerdik lah dia ni. Dia memang SPM ambil lebih kurang 5-6 kali SPM. Tak dulu. Memang universiti tak boleh masuk, apa semua tak boleh masuk lah. Tapi dia teringin nak jadi orang kaya. Akhirnya dia usaha. Walaupun dia tak cerdik, dia usaha. Dia buka perniagaan, dia buka usaha itu, buka kedai basuh kereta, tak jadi. Berniaga tu tak jadi, yang ni jadi. Akhirnya dengan sebab usaha dia tu, dapatlah bidang perniagaan. Ni ada satu kisah, kisah tentang orang Melayu jutawan. Dialah pengedar kereta Isuzu. Kisah pengedar kereta Isuzu ni, dia ni satu orang ni, dia bukan orang senang pun. Dan dia ni kerja, lepas tu dia ada duit simpanan dia. Lepas tu tak silap saya dia berhenti kerja ke, dia pecing, tak dengar lah. Lepas tu masa tu nak jadi rezeki dia berusaha nak buat bisnes. Sebab ekonomi dah merudung dah ni. Dia usaha nak buat bisnes ni, nak cari duit dana. Akhirnya nak kata rezeki dia usaha. Jadi Jepun datang ke Malaysia, cari siapa yang boleh jadi dealer untuk syarikat kereta Isuzu. Dulu orang tak layan pun ni, jenama brand kereta ni. Jumpa orang ni, toke-toke ni, orang semua tak mahu. Akhirnya jumpa dia kata okey boleh. Dia pun ambil keluar habis dana dia usaha buat petition apa, habis duit simpanan dia. Dia usaha tu, mula-mula memang tak laris, tak laku pun. Sebab jenama tu jenama yang tak famous. Akhirnya dia usaha, dia sanggup gadai duit dia, sanggup pinjam sana pinjam sini. Akhirnya hari ni tengok syarikat Isuzu ni dia pegang. Dia jadi antara orang jutawan lain. Dan banyak tempat-tempat masjidnya dia buat. Antara kelebihan dia, dia orang kaya yang suka derma hari ni. Tengok, nak jadi kaya kena usaha. Tak usaha tak mungkin.
Sebab salah satu daripada godaan iblis, sahabat syaitan, ialah tulu amal. Maksudnya panjang angan-angan. Orang hanya berangan saja, kalau tak saya duk kira bintang saja, kalau tak saya, tapi tak mau usaha. Itu termasuk daripada sahabat syaitan. Syaitan suka orang macam tu. Duk berangan, kalau tak saya kalau saya ni nanti mau besar, kalau begitu, sajalah. Tapi kerjanya tak mau. Duduk menganggur saja kat rumah. Kalau tanah buah anggur boleh jual buah anggur tu tak apa. Ni tanah buah anggur tapi buah anggurnya tak ada. Kat mana tak tahu. Jadi nombor satu, usaha. Jadi berapa ramai juga yang berusaha tapi tak dapat. Usaha pasal apa kita kena usaha? Pasal dia kenapa dia usaha tak dapat? Kerana Allah Ta'ala tak izinkan dengan usaha dia tu. Sebab tu kadang-kadang kita berusaha, kita tak dapat kerana Allah tak izinkan usaha kita tu. Allah Rabbina, semua bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertama, di sini dapat kita faham bahawasanya usaha. Yang kedua, iyyaka nasta'in, minta dengan Allah. Iyyaka nasta'in, minta dengan Allah. Ya Allah, aku dah usaha selebih-lebihnya, aku tawakal padamu. Itu cara Islam. Lepas kita usaha, kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan maksud kita kena bertawakal kepada Allah. Tu. Jadilah ada di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca. Dan jangan sesekali kita berusaha tanpa kita bertawakal kepada Tuhan. Ada satu jenis manusia ni, dia berusaha tapi tidak bertawakal. Contoh, dia ni seorang yang suka menanam padi. Dia kata, padi aku ni buat aku boleh jadi jutawan, kerana padi aku ni elok, nampak cantik. Tapi silap dia, usaha tu bagus, tapi dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia bergantung dengan usaha dia. Akhirnya Allah Ta'ala datang banjir, habis padi dia kosong. Dia tanam buah jagung contohnya. Dia ni ladang jagung dia ada. Kemudian dia kata, jagung aku ni boleh dipetik. Akhirnya jagung aku ni boleh jadi orang kaya. Akhirnya Allah Ta'ala datang ke serangga, makan habis buah jagung dia, rosak habis. Ini kerana apa? Balasan daripada orang yang berusaha tetapi tidak bertawakal kepada Allah. Maka dalam hidup kita perlu usaha serta tawakal. Tu yang meluluskan kita Allah. Itu. Kerana apa? Dalam Quran kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha, Allah Ta'ala beri jalan keluar dalam hidup dia. Jadi penting sifat usaha ni. Allah akan beri jalan keluar. Benda yang susah, Allah beri jalan keluar. Usaha ni ibarat kita duduk dalam tempat gelap, Allah beri jalan pintu keluar daripada kegelapan tersebut. Ini kelebihan usaha. Apa benda pun kena usaha. Kita tak boleh nak goyang kaki dalam hidup ni. Memanglah rezeki Allah Ta'ala jamin, tapi rezeki Allah Ta'ala jamin pun kita kena usaha. Tugas kita sebagai hamba ni usaha. Bukan dengan maksud Allah jamin rezeki, duk goyang kaki, rezeki dah ada jamin. Tidak. Sedangkan Nabi-Nabi dulu semua berusaha. Semua Nabi-Nabi berniaga. Semua Nabi Muhammad bela kambing. Nabi Muhammad berniaga barang kepunyaan Khadijah. Nabi dulu pun usaha. Kalau kita tak mau usaha, kita lebih teruk daripada umat-umat terdahulu lah. Kita kena madu dengan binatang. Binatang ni, dia tak ada duit simpanan dalam bank kepala harimau tu. Dalam bank kepala harimau tu, binatang ada tak simpanan 10,000, 20,000 dalam bank? Tak ada kan? Dan dia bergantung hanya kepada Allah. Dia bertawakkal dengan rezeki Allah tiap-tiap hari. Keluar pagi perut kosong, balik bawa makanan. Lagi-lagi kalau dia ada anak-anak, dia bawa makanan cacing ke burung tu kepada anak-anak dia. Burung pun usaha. Jadi apa pun kena usaha. Nak dapat ilmu pun, lagi-lagi nak dapat ilmu kena usaha. Dia tak boleh duduk relax tu, tiba-tiba pandai dengan sendiri. Jarang orang macam tu. Itu dipanggil ilmu laduni. Orang dapat ilmu laduni ni jarang. 1000 orang adalah seorang. Itu pun kalau ada. Tapi kita ni sebagai orang biasa, nak dapat sesuatu kena usaha. Tugas kita usaha. Cuma nak beritahu di sini dalam surah Al-Fatihah ni ada isti'anah. Ada isti'anah ni maksud ada minta doa kepada Allah Ta'ala. Ini jumlah doa ya. Ni.
Itu mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, ibu-ibu bermata Allah, amal selalu ayat ni. Amal selalu, ya Allah, kepada Engkau sembah, kepada Engkau pertolongan. Kalau kita minta tolong dengan Allah bukan selain daripada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan bantu kita. Tapi masalah sekarang ni, kenapakah bila ada masalah kita tak cari Allah? Itu masalah kita. Ada masalah kita tak cari Tuhan. Sepatutnya bila ada masalah, Tuhan Allah tempat mula-mula kita kena minta tolong. Ada orang hari ni dia tak selesai masalah hidup, stres sampai satu tahap dia nak bunuh diri. Kerana apa? Dia tak jumpa jalan minta pertolongan. Dia tak tahu siapa nak minta pertolongan. Akhirnya dia buntu, ambil keputusan nak bunuh diri. Rupanya dia hanya berharap dengan makhluk. Jangan harap dengan makhluk ni. Makhluk ni kalau kita berharap, kita akan kecewa. Mula-mula dia boleh tolong kita, tapi takkanlah hari-hari dia nak tolong kita. Makhluk ni kita tak boleh. Kita hanya kena berharap, bergantung dengan Allah Ta'ala. Maka minta tolong dengan Allah. Salah satu cara minta tolong, kita baca ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja ya Allah aku sembah, dan Engkau saja aku mohon pertolongan. Ayat yang ke-6, firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini pun jumlah doa juga. Hari-hari kita nak minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Hari-hari kita minta. Ini juga di dalam surah Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang benar. Tujuan apa kita minta supaya dapat jalan lurus? Supaya kita dapat menuju jalan keselamatan dalam hidup ni. Sebab tu kita minta jalan lurus, supaya kita hidup kita ni selamat, sentiasa di atas landasan. Ada orang kata, ustaz, mak repik tu dia bawa motor laju, lepas tu mati. Itu bukan mati di jalan yang lurus. Apa pasal pula ustaz kata itu mati jalan lurus? Satu pasal highway tu lurus. Dia mati jalan lurus. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya kita minta dengan Allah supaya kita sampai maksud, supaya Allah Ta'ala selamatkan tujuan kita dalam hidup ni, supaya Allah Ta'ala selamat itu, iaitu jalan yang betul. Orang Islam ni nak apa sebenarnya? Kita kena tanya orang Islam nak apa. Pertama, kita nak daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun kesudahan kita nanti dalam hidup kita, kita nak redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita kerja kita nak redha Allah. Kita bercakap pun nak redha Allah. Jadi apa pun akhir kita nak dapat redha Allah Ta'ala. Ni maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Tuan-tuan, ibu-ibu kena ingat baliklah Nabi SAW, dia duduk dengan sahabat. Nabi pun ambil satu ranting kayu, dia pun garis di atas tanah. Ambil ranting, garis atas tanah. Kemudian garis yang panjang daripada kanan, daripada kiri ke kanan, daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kemudian Nabi kata, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'un. Ini jalan aku yang lurus, jangan ikut jalan yang ada banyak kiri kanan ni. Nabi buat satu garisan panjang, lepas tu Nabi buat garisan gugu macam tu. Yang ni jalan lurus, yang ni jalan kiri kanan. Nabi kata ikut jalan lurus ni, jangan ikut jalan macam-macam liku ni. Nabi tunjuk dekat sahabat. Wala tattabi'u subula. Jangan ikut jalan hok banyak kiri kanan ni. Jangan kamu ikut jalan hok dek serabut ni. Ikut hok jalan lurus ni, hok garisan lurus ni. Kata Nabi, fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kamu ikut cabang jalan kiri kanan ini, kamu berpecah daripada jalan Allah, kata Nabi. Kalau kamu ikut jalan hok bergeligir-geligir macam ni, kamu akan berpecah jalan Allah. Kamu tak akan dapat keredaan Allah. Kamu akan lari daripada Islam. Kamu tak akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Ini Nabi bagi satu contoh pada sahabat, supaya hidup kita ni, agama kita ni ialah nak hidup dalam atas jalan lurus. Ni tu. Ingat
Jadi Islam sahaja dipanggil jalan lurus. Islam saja. Tu kiri kanan tu ialah agama yang ada atas dunia ini. Ibarat yang jarisan lurus tu ialah Islam, tapi yang duduk bergeligir kiri kanan tu macam-macam tu ialah agama dan akidah fahaman yang selain daripada Islam. Jangan ikut yang lain. Kalau kita silap sikit je, silap sikit satu simpang saja, dia tak akan sampai kepada kesudahan dia. Tu Allah dah. Maksudnya kalau kita silap sikit je dalam hidup ni, tidak ikut jalan lurus, maka kesudahan kita itu dia panggil kesudahan yang buruk. Sebab itu kita hidup ni tak boleh lakukan kesilapan. Hidup ni kita tak boleh silap. Ialah silap daripada sudut dosa tu biasa. Maksudnya kita jangan sampai tergelincir daripada jalan lurus. Dan syaitan ni, ini matlamat syaitan ni. Matlamat syaitan dia disebut dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Summa bima aghnaytani udut lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, disebabkan kamu ni menghukum saya keluar daripada syurga, saya akan berjanji, saya akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya daripada jalan yang lurus. Syaitan ni dia akan usaha supaya kita ni tak ikut jalan lurus, lari daripada jalan lurus. Apa benda jalan lurus? Iaitu Islam ni. Jalan Islam ni syaitan tak suka kita ikut. Sebab itu kadang-kadang kalau kita perasan, kenapa orang kafir syaitan tak goda, syaitan tak hasut. Sebab itu orang kafir kadang-kadang bila dia masuk hutan, pergi hiking, daki gunung ke apa, masuk hutan berkemah kan, dia tak kena histeria, dia tak kena ganggu. Pasal orang kafir satu grup WhatsApp dia. Tapi kalau orang Islam masuk hutan, masuk zikir ni, mendepik lah. Kena histeria, kena rasuk, kena kacau. Pasal apa dia? Kita orang Islam, syaitan tak suka. Sebab tu masuk hutan orang Islam hilang ni. Masuk hutan hilang, kena tusuk bunian ni. Orang kafir masuk hutan bukan setakat hilang, jelas boleh keluar balik dah. Syaitan pun tak mahu orang kafir ni. Sebab satu grup dia dah, dia suka orang Islam. Orang Islam masuk dalam hutan hilang, kena terus kena sorok bunian lah, hilang ke mana lah. Lepas tu 4 tahun pun dia jumpa balik. Jadi syaitan ni dia suka kacau kita, nak supaya lari daripada jalan lurus. Sebab tu dalam hidup tak boleh silap sikit. Tu. Okey, Nabi dah jelaskan jalan yang lurus ni jalan apa? Jalan yang lurus ni ialah jalan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni clear. Itu jalan lurus. Kena ikut Quran, kena ikut hadis, kena ikut ulama. Yang tu jalan lurus. Itu jelas-jelas pada kita. Tak perlu kita duduk sakit kepala nak ikut jalan lurus bagaimana. Ikut Quran, ikut hadis, ikut ulama, maka kita akan lurus jalan kita. Jadi kita duduk baca surah Al-Fatihah ni, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu jalan Islam ni. Jalan Islam dengan maksud jalan yang tidak menyimpang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Perasan tak? Kadang-kadang kita rasa pelik juga bila kita belajar Quran ketika mana kita bulan puasa kan. Bila kita baca Quran bertadarus, kemudian kita pun baca baca Quran khatam tu, baca doa khatam Quran tu berkali-kali. Jumpa tak kadang-kadang doa tu dalam ayat dia kata wal yafribna buhumu rihina ala juhubihina, dan hendaklah mereka yakni orang perempuan melabuhkan tudur-tudur mereka sehingga menutupi dada-dada mereka. Ini biasanya dalam ayat ni kata. Jadi ayat ni jelas tentang masalah tudung, perintah daripada Quran kan. Dalam ayat ni kata Allah Ta'ala suruh melabuhkan tudur bagi perempuan. Ini jelas dalam Quran kata. Ada orang kata tak logik lah nak pakai tudung ni, tak logik. Dia kata tak logik nak pakai tudung. Itu yang dikatakan menyimpang daripada jalan yang lurus. Quran kata dah pakai tudung. Tudung ni maksudnya menutupi. Dia tak kata pakai kain bawal. Tak
Tak kata begitu. Allah Ta'ala tak sebut. Pakai tudung bawal. Sekarang pemah tudung apa sekarang? Tudung bawal? Ya. Daripada dulu lagi bawal ni. Selain bawal apa? Palestin, tudung Palestin. Oh, tudung Palestin Quran kata tutup aurat tu. Tutup aurat tu jangan kita condemn, jangan kita komen apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita tudung, pakai tutup kepala, kita beritahu logik ke nak pakai tudung ni? Ni orang panggil orang menyimpang jalan lurus. Tu. Quran kata macam ni, tapi kita duk kata macam-macam pasal Quran duk sebut, maka orang ni dipanggil menyimpang. Ni. Kalau nak buat contoh satu, banyak-banyaklah jenis yang menyimpang daripada jalan lurus, banyak. Tu. Jadi dalam Quran dah beritahu terang lagi bersuluh. Quran kata buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni. Tiba-tiba ada orang beritahu bercanggah dengan apa Quran beritahu. Yang ni lah orang panggil lari daripada jalan lurus. Kita jangan bercanggah dengan Quran hadis, jangan bercanggah. Quran kata begitu, ya. Quran suruh begini, ya. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh. Jangan komen apa Quran kata. Contoh yang mudah, arak. Quran kata arak itu haram untuk diminum. Jangan kita komen lagi. Betul ke arak ni haram? Kami nak buat kajian dulu. Tak perlu buat kajian. Tak perlu nak selidik masuk makmal, kaji, saintis apa semua. Betul ke arak ni haram begini? Tanya lagi betul ke arak ni? Tak perlu. Allah Ta'ala kata haram tu ada sebab dia. Yang pertama, dia memabukkan, dia boleh merosakkan akal, boleh memutuskan hubungan silaturahim, boleh berlakunya kes penceraian, kes pergaduhan. Sebab itu Allah haramkan. Jadi jangan duk tanya. Kalau kita duk tanya, betul ke Allah? Aku minum okey. Ni orang panggil menyimpang daripada jalan yang lurus. Tu. Ada satu cerita ni, hadis Nabi SAW. Dalam kubur ada malaikat muka nakir. Hadis dia cerita lah. Sebab itulah tuan-tuan mata Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua benda. Nabi kata, kalau kamu pegang dua benda ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Kita kena pegang dua benda ni. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Kena ikut. Kita kena ikut balik landasan Quran, kena ikut balik landasan ni. Tu. Semua ni yang berlaku ni semua dah diterangkan oleh Allah. Semua masalah hidup telah diterangkan dalam Quran. Kita ada masalah, Quran jalan penyelesaian dia. Semua dah ada dalam Quran. Tiba-tiba mari satu orang kata alam kubur ni tak betul, sedangkan Quran kata alam kubur ni dah betul. Adanya alam kubur, Quran kata adanya hidup selepas daripada mati. Tapi bila datang satu orang, alam kubur ni tak betul lah. Ada orang percaya begitu. Dia kata tak percaya kepada alam kubur. Inilah nak beritahu kepada kita bahawasanya kita kena minta ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah Ta'ala tunjuk kita jalan lurus. Jangan kita menyimpang daripada jalan yang lurus. Minta selalu dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Penting ni ibu-ibu rahmati Allah. Tu. Penting kita minta dengan Allah supaya Allah tunjuk jalan lurus, supaya apa dia? Supaya jangan kita jatuh daripada jalan yang tidak lurus. Minta dengan Allah Ta'ala selalu, ya Allah tunjuklah aku jalan kebenaran. Sebab itu Nabi amal satu doa apa dia? Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah tunjukkanlah aku benar itu benar, betul itu betul, dan berikanlah kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan itu batil-batil, itu sesat itu sesat, itu mungkar dan beri kekuatan untuk menjauhi kemukaran tersebut. Baca doa ni, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baca selalu doa ni, supaya Allah Ta'ala kekalkan, tunjuk benda yang betul dan tunjuk mana betul, yang mana salah. Jadi ihdina ni maksudnya ihdina ni maksudnya petunjuk, hidayah lah, petunjuk daripada hidayah. Itu doa.
Doa ni ialah doa minta tunjuk jalan kebenaran. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Di mana? Cari itu jumpalah. Jadi ustaz tengok balik dalam ayat ni, yang mana ayat ni kata ihdina. Ihdina tu apa dia? Ihdina itu petunjuk. Petunjuk ni ada macam-macam. Kena ingat petunjuk ni ada macam-macam. Ada ulama menyebut bahawa hidayatul wujudani al-tabi'i. Ada satu bentuk hidayah ni dia panggil hidayatul wujudani at-tabi'i, petunjuk semula jadi. Semua kata ulama, semua manusia akan dapat petunjuk ni yang semula jadi ni. Contoh seperti lapar, dahaga, panas, semua manusia akan rasa petunjuk ni. Petunjuk kita perut lapar, mari rasa lapar tu. Itu satu petunjuk. Perut kosong lah tu, dah makan dah. Dah makan, lapar tak? Itu satu petunjuk. Itu dia panggil petunjuk semula jadi. Contoh lapar, dahaga, sejuk. Jadi Tuhan bagi semua manusia ni, wujudan, Allah Ta'ala beri kepada semua macam tu. Dan bila rasa lapar, dia reti, dia faham. Kalau tak makan, lapar. Itu dia panggil petunjuk. Dia lapar, tapi dia kata kalau tak makan ni lapar. Itu satu petunjuk. Dan dia reti kalau tak mengaji pun, kalau tak mengaji pun tak reti. Itu satu petunjuk juga. Kalau kita tak belajar, kita tak akan pandai. Itu satu petunjuk juga. Contoh panas, sejuk, dahaga, dia panggil petunjuk tabi'i, petunjuk semula jadi. Itu bentuk hidayah yang pertama. Ada ulama kata hidayah yang kedua, bentuk hidayah kedua, hidayatul hawas, petunjuk panca indera, yang mana merupakan yang ada pada manusia lah, Tuhan bagi dekat manusia ni. Ada juga manusia yang mana Allah Ta'ala tak bagi. Contohnya hidayatul hawas, petunjuk panca indera. Contoh Allah bagi mata, Allah Ta'ala bagi telinga, Allah bagi hidung, Allah Ta'ala bagi kulit muka manusia ni. Tu petunjuk panca indera. Allah Ta'ala bagi petunjuk macam mana? Allah bagi dia mata, petunjuknya boleh melihat. Allah Ta'ala bagi telinga, petunjuknya boleh mendengar. Itu dipanggil hidayatul hawas. Itu daripada petunjuk lah. Tuhan bagi telinga, dia boleh dengar macam-macam. Dia boleh dengar apa yang Ustaz Ridok mengepek malam ni, pagi ni dia boleh dengar. Itu petunjuk, dipanggil petunjuk hawas. Tuhan bagi hidung, dia boleh bangun. Duduk dalam kelas, dah bangun dah atas meja kat luar tu. Tu ada kuih suri tu. Tu ada kuih lepak tu. Bangun lah. Ada masak lotong tu. Tu orang panggil petunjuk hidayatul hawas. Petunjuk panca indera. Itu salah satu petunjuk lah. Tu dia mana? Kadang-kadang petunjuk hidayatul hawas ni kadang-kadang boleh berlaku kesilapan juga. Boleh berlaku kesilapan juga. Tak semestinya betul. Contohnya mata nampak macam tanah rata. Contoh kita nampak daripada jauh, nampak macam tanah rata, tapi bila pergi dekat lubang. Contoh kita tengok muka orang ni, tengok nampak bersih clear dah, pakai founding macam-macam, bersih lah. Tengok dekat banyak lubang-lubang je. Tu gitulah. Kadang-kadang petunjuk hidayatul hawas ni boleh berlaku kesilapan juga. Kadang-kadang kita tengok kan waktu panas di tengah-tengah jalan raya kan, tengok macam ada air duk bergalung kan. Bila pergi dekat, tak ada pula. Ini panggil apa? Fata morgana apa benda? Ibarat begitulah. Kadang-kadang mata boleh menipu juga. Boleh faham dah? Tu. Kadang-kadang mata ni tertipu dah. Jadi panca indera menipu kita. Contoh seperti tadi. Itu orang panggil petunjuk yang kedua. Petunjuk hidayah yang ketiga, hidayatul aqli, petunjuk akal. Allah Ta'ala hanya bagi sebahagian manusia saja akal, dia boleh memberi petunjuk.
Maksudnya dia boleh timbang apa yang dia nak buat keputusan tu. Ini orang panggil petunjuk akal. Ni. Dia boleh contohnya tu. Contohnya mudah. Bila dia rasa sejuk, dia boleh fikir otak dia. Sejuk ni pasal cuaca musim hujan. Itu orang panggil petunjuk akal tu. Dia rasa sejuk ni. Sejuk pasal apa dia? Pasal suhu daripada aircon. Pasal ada kipas bermusim. Batas pun rasa sejuk. Rasa panas ni pasal apa? Gaji tak masuk lagi. Panas, gaji tak masuk lagi. Itu dipanggil petunjuk akal. Dia panas. Maksudnya petunjuk akal ni otak boleh berfikir, boleh buat satu pertimbangan. Yang seterusnya, hidayah dipanggil hidayatul din, petunjuk agama. Petunjuk daripada yang ni petunjuk daripada langit lah. Inilah orang panggil hak ni lah yang boleh kontrol semua sekali ni. Bila mari petunjuk agama, dia boleh kontrol semua sekali. Agama yang kontrol kita. Walaupun akal kita tak baik, tapi kalau agama kata tak baik, maka tak baik lah. Walaupun akal kita kata baik ni, maka babin kira baik. Tapi kalau agama kata tak baik, maka tak baik lah. Kita ikut agama lagi. Apa benda pun kita kena ikut agama. Apa benda pun kita kena ikut petunjuk agama. Akal kata jadi toke judi, kaya. Akal kata jadi toke judi ni jadi kaya. Akal kata. Adapun hidayah kata innama khamru wal maisir wa il absar wal ajlam wa ajza rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenunasik, apa semua ni haram daripada amalan syaitan. Bila bertemu dua ni, nak pakai mana? Hidayatul din ke nak pakai petunjuk agama? Akal kata kita jadi token judi kaya, tapi ulama Al-Quran kata judi ni daripada syaitan. Maka kita ikut agama, petunjuk agama. Ni orang panggil hidayatul din. Jadi ini ada 4 jenis petunjuk. Yang kita duk baca ni ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu petunjuk lah. Ada 4 jenis petunjuk. Yang pertama hidayatul wujudani tabi'i, yang kedua hidayatul khawas, yang ketiga hidayatul aqli, yang keempat hidayatul din. Faham tak? Itu betul-betul petunjuk. Baik. Ayat yang ke-7. Firman Allah Ta'ala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat, masuk jalan lurus kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau telah kurniakan nikmat. Siapa mereka yang diberi nikmat ni? An'amta 'alaihim. Siapa tu? Golongan yang dapat nikmat ini ialah rasul-rasul, nabi-nabi. Rasul-rasul, nabi-nabi, syuhada, orang solihin, khalifah-khalifah Rasulullah SAW, para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dipanggil golongan yang mendapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang panggil golongan yang dapat jalan lurus lah ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta dengan Allah, itu jalan yang engkau telah kurniakan nikmat, jalan lurus. Tu. Dia faham ni? Sebab itu dalam hadis-hadis menyebut bahawasanya tugas kita ni kena pilih jalan yang mendapat nikmat, jalan lurus. Kita kena pilih jalan tu. Kita memilih untuk jadi golongan an'amta 'alaihim, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu taala. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau telah murkai. Jadi siapa mereka golongan yang dimurkai ini? Ialah orang-orang kafir sesudah beriman, dan orang-orang derhaka sesudah taat, dan orang-orang yang membelakangi pengetahuannya sah disebabkan beberapa sebab yang sangat mempengaruhi jiwa dia. Ini golongan Allah Ta'ala marah. Dia dah beriman, lepas tu jadi kafir. Dia dah taat kepada Allah, lepas tu dia derhaka pada Tuhan. Ini golongan yang Allah Ta'ala marah. Maka sebab itu dalam hidup kita jangan termasuk golongan ghairil maghdubi alaihim.
Jangan jadi golongan yang Allah Ta'ala murkai. Jangan termasuk golongan yang Allah Ta'ala marah. Itu tugas kita. Nah, maka kita kena faham pasal apa Allah Ta'ala marah ni pada golongan ni. Pasal dia sudah beriman, tetapi selepas itu jadi kufur. Jadilah Allah marah ni. Kalau dia ni asal-asal daripada kufur dah, iaitu tak pelik lah. Tapi yang Allah Ta'ala paling pantang sekali, dia sudah beriman, sudah taat kepada Allah, tapi dia kufur, dia pun langgar, derhaka pada Allah. Allah marah golongan macam ni. Ni Tuhan marah orang macam ni. Ataupun dia derhaka setelah daripada taat kepada Allah. Allah marah juga macam ni. Dia taat ikut perintah Allah, lepas tu dia derhaka pada Tuhan. Dia sembahyang, lepas tu dia pun berzina. Allah marah juga macam ni. Jadi siapakah golongan yang sesat dalam ayat ni kata? Iaitu mereka yang belum pernah dapat petunjuk daripada Allah SWT. Sedikit pun ni golongan sesat, sedikit pun tak dapat petunjuk daripada Allah. Awal-awal lagi kehidupan ni dah sesat dah. Ni orang sesat ni. Maksudnya Allah Ta'ala tutup, Allah tak izin, Allah tak beri petunjuk bagi dia. Tu. Jadi sesat ni siapa-siapa dia? Jadi sesat ni kerana tak sampai seruan Islam kepada diri dia. Tu. Dalam Malaysia ni ada tak golongan yang tak sampai seruan Islam ni? Tak ada kan, semua dah sampai kan. Jadi kalau seruan Islam dah sampai, tiba-tiba kita jadi sesat lagi, jadilah golongan Allah Ta'ala marah. Kalulah Islam tak sampai pada diri dia, dia dimaaf. Dia bukan dipanggil mukallaf. Dia dipanggil orang bukan mukallaf. Kerana Islam tak sampai. Contoh manusia duduk dalam pendalaman hutang, memang ulama tak pergi tabligh, tak pergi ustaz, tak pergi dakwah, memang Islam tak sampai. Contoh umat-umat dahulu sebelum turunnya Islam, umat-umat dahulu dia tak sampai Islam, tak sampai agama ni, macam mana nasib mereka akhirat esok? Mereka bukan dipanggil mukallaf. Mukallaf ni ialah orang sempurna akal sampai umur, lepas tu Islam sampai pada diri dia. Macam mana dengan orang yang tak sampai Islam ni? Tu. Maka dia bukan dipanggil mukallaf. Adapun kita di Malaysia ni tak ada seorang pun tak sampai Islam. InsyaAllah semua dah sampai Islam dah, kita di Malaysia ni. Dah? Di mana? Tu. Di mana? Kita cumanya Malaysia ni Islam dah sampai, cuma kita tak mengikut saja. Itu jadi masalah tu. Dah? Maka kalau ada orang golongan yang mana tak sampai seruan Islam, maka dia dipanggil golongan yang sesat. Tu. Ada juga jenis golongan sesat ni, dia sampai pada mereka seruan agama. Dia turut membenarkan seruan agama tu, tetapi dia tidak sertai memikir dan menyelidikkan di sebalik agama tersebut. Dia tak mau fikir pasal agama tu. Biasa ramai yang berlaku ni. Dia membenarkan Islam tu, oh Islam ni betul, dia membenar, tapi dia tak mau selidik pun. Boleh faham tak? Lepas tu dia tak mau ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan masuk dia tahu Islam ni benar-benar, tapi tak mau mengaji. Yang ni ramai ni kalangan kita ni. Islam tu dia tahu benar, betul, baik, tapi dia tak mau nak fikir. Dia tak mau nak datang kuliah, nak gunakan masa untuk dia faham agama. Dia tak mau macam tu. Ada juga jenis golongan macam tu. Tu. Dia tak pernah pergi mengaji. Dia tak hina Islam, tapi dia tak mau, dia tak ambil, tak mau fikir. Tu. Dia mana? Jadi kesimpulan di dalam surah Al-Fatihah ni, tuan-tuan mati Allah, waril maghdubi alaihim waladdallin, jalan sesat itu ialah jalan orang Nasara dan orang Yahudi. Kita minta berlindung. Dua golongan ni golongan sesat, Nasara dan Yahudi. Sebab tu kita kata Yahudi ni jahat, sehingga dia sebut dalam Quran ni, Allah sendiri kata Yahudi ni jahat mereka ni kerana apa? Dan kita kena beriman mengatakan memang dia orang ni jahat kerana mereka ni sanggup bunuh para nabi, para rasul. Tak ada lah manusia paling jahat, iaitu manusia bunuh para nabi, para rasul. Kita minta berlindung daripada kejahatan ni. Baik. Kenapa Kristian, Buddha, mereka ni semua berhala? Kita ambil sejarah, ada menceritakan, dalam hadis-hadis menyebut bahawasanya sejarah tok nenek moyang dia orang ni, agama yang nyembah berhala ni ialah agama daripada tok nenek moyang. Asal-asal orang Yahudi ni, dia orang ni kalau peringkat awal dia orang ikut kitab peringkat awal ni. Tapi satu perangai orang Yahudi ni,
bila mati orang yang ternama dalam kalangan masyarakat dia orang yang mulia dalam masyarakat dia maka dia pun buat masjid di dalam kubur. Maka keluar satu hadis larang kita buat masjid dalam kawasan kubur. Maksudnya masjid di atas, kubur duduk ke bawah. Dan orang Yahudi dulu, bila dia nak memperingati balik, nak kenang-kenang balik orang yang kenamaan bagi mereka, orang yang mereka sanjung, mereka buatlah satu patung. Buat satu patung, dia orang lukislah muka mirip-mirip dengan orang yang mati tu. Kononnya buat patung ni bukan untuk sembah, mereka buat untuk sebagai kenang-kenangan. Inilah untuk nenek. Okey, bila generasi pertama buat patung, bila dia dapat anak generasi yang kedua, maka bapa dia kata, inilah inilah untuk nenek moyang kita dulu, inilah orang yang ternama yang perlu kita hormati. Maka dia orang pun kenal, ini rupanya rupa dia orang yang perlu kita hormati. Bila mati generasi pertama kedua, naik generasi ketiga, syaitan mari goda dia orang ni. Syaitan kata kepada generasi ketiga, inilah tok nenek moyang kamu duk sembah patung ni. Mari generasi itulah maka dia orang pun mula-mula sembah patung berhala. Asalnya patung tu dibuat untuk memperingati, bukan untuk sembah. Tapi mari generasi seterusnya, syaitan mari goda, inilah patung yang disembah oleh tok nenek moyang kamu. Maka sampai ke hari ni dia orang kena tipu iblis. Itu asalnya kenapa dia orang sembah berhala. Ni. Dan orang Kristian adalah agama yang ditipu oleh Yahudi. Kristian. Dia kata Nabi Isa mati disalib kan. Padahal waktu itu ketika dia pergi tangkap Nabi Isa di rumah Nabi Isa bersama dengan beberapa sahabat tu, ketika dia nak tangkap Nabi Isa, masa tu Allah Ta'ala dah angkat Nabi Isa naik ke langit. Maka Allah Ta'ala tukarkan wajah Nabi Isa, wajah sahabat Nabi Isa kepada wajah Nabi Isa. Maka masa tu waktu sama-sama gelap, waktu nampak tak nampak saja. Bila tentera nak pergi tangkap Nabi Isa ketika itu, maka tangkap dalam keadaan sama-sama. Orang Yahudi pun Nabi Isa lah ni. Dia pun tak yakin betul tak Nabi Isa. Bila tangkap, dia pun salib di atas kayu salib. Dia pun bunuh Nabi Isa ketika itu. Padahal bukan Nabi Isa. Dia orang bunuh tu pun dalam keadaan ragu-ragu dah. Maka Yahudi kata, ini Nabi Isa. Maka Kristian hari ini telah ditipu oleh Yahudi. Yang dia sembah tu bukan Nabi Isa pun. Tapi Yahudi tu pun duk ragu, kira Nabi Isa lah ni. Lah kali Kristian kena ditipu oleh Yahudi. Jadi Kristian ni agama ditipu Yahudi. Itu sejarahnya dah. Allah. Dan kesimpulan pada hari ini dalam surah Fatihah ni, surah yang pertama yang ajar pada kita supaya kita berdoa. Ingat, surah Fatihah surah ajar untuk berdoa. Dan mohonlah kepada Allah Ta'ala. Doa pertama ialah mohon hidayah dan taufik daripada Allah untuk menuju jalan yang lurus, supaya Nabi SAW ni, kalau kita ikut Quran hadis, sudah tentu Quran tu betul, Nabi tu betul. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT. Jadi apa-apa yang duduk depan mata kita boleh tentu betul lagi. Tapi kalau kita ikut Quran, ikut hadis Nabi, itu insya-Allah jalan yang betul. Dan kita dalam hidup tu jangan bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh agama. Nabi betul InsyaAllah semoga surah-surah yang kita belajar ini sampai habis surah Fatihah ni, semoga beri manfaat untuk diri kita insyaAllah. Amal selalu surah ni ayat surah ni adalah banyak kebaikan sangat insyaAllah, agar apa yang Ustaz jelaskan dapat kita faham insyaAllah. Nanti kita akan bahas pada surah yang seterusnya insyaAllah pada tumah yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Ada soalan kena tanya insyaAllah? Sebab kita nak tutup ni. Ada? Tak ada? Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana 'ilman fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.